Hai semua, apa khabar pelajar-pelajar teacher semua? Saya harap anda sihat-sihat belaka ya. Alright, lihat di sini ya. Tajuk dia 4 tenses. Mesti anda terkejut kenapa pula 4, takkan nak belajar 4 grammar dalam satu hari. Tak, ini semua ulang kaji je. Okey, ulang kaji dengan apa yang kita dah belajar lah selama ni ya. Senang aja. Alright, saya akan guna perkataan yang sama. Ayat-ayat dia pun hampir sama. Jangan risau ya. Nak guna perkataan sama, kita lihat bagaimana dia tukar ke simple present tense, ke present continuous tense, past continuous tense dan simple past tense dengan guna perkataan yang sama. Anda akan faham dengan mudah ya. Okey, simple present tense saya guna go untuk ayat 3 ayat ni lah. Anda lihat bagaimana ya. I go. Saya pernah beritahu simple present tense I walaupun seorang tidak ada pertukaran apa-apa. I go to the office every morning. Okay. He goes to the office every week. He seorang, I pun seorang juga. Tapi I special lah. Walaupun seorang tak ada pertukaran apa-apa. Alright. So masa-masa dia masih masa-masa untuk simple present tense. They ramai. They kalau ramai tidak ada pertukaran apa-apa seperti they, you, we. Okey, kalau ramai tidak ada perubahan apa-apa. They go to the office every day. So ayat-ayat ni ayat untuk simple present tense. Anda perlu ingat untuk seorang ada s ataupun es. Untuk ramai tidak ada perubahan. I pun tak ada perubahan sebab special. Okey, untuk grammar ni lah untuk simple present tense ya. Masa-masa dia masa-masa untuk simple present tense. Okey. Saya nak guna perkataan yang sama untuk present continuous tense pula. Anda perlu tahu present saya pernah beritahu masa tu masa sekarang lah. Present maksud dia sekarang juga. Continuous kalau mesti ada ing. Kata kerja dia mesti ada ing. Okey, kita start ya sekarang. I am going to the office now. Am kita guna untuk I sahaja. Di sini ada ing sebab ada continuous. Okay, kalau ada continuous mesti ada ing. I'm going to the office now. Okay, they ramai kita guna are. Okay, lepas tu ing. They are going to the office now. Siti seorang aja. Siti is going to the office now. Seorang is. So apa yang kita perlu tahu di sini untuk present continuous tense kita guna am, are dengan is ya. Lepas tu ing. Masa dia senang nak ingat ya. Now saja. Untuk sekarang saja. Okey, saya teruskan kiri sini. Past continuous tense. Past. Okey, masa-masa dia adalah masa-masa lepas. Continuous. Lain sekali kita akan belajar dengan ing. Okey. I was. So, I am tukar ke I was. I was going. Masih ada ing. I was going to the office just now. She was. Sama juga is. Okey, untuk seorang tukar ke was. She was going to the office yesterday. Okey, they ramai were. Were maksud saya are tukar ke were. Alright. They were going to the office 1 hour ago. Past masa-masa lepas. Okey, continuous ada ing. Okey, apa yang anda perlu tahu is tukar ke was ataupun am tukar ke was untuk I lah. Then are tukar ke were untuk ramai. Then ing masa lepas. Past continuous tense. Alright. Okey, kita guna go untuk simple past tense pula ya. Kita sambung ya. Simple past tense, apa yang sedang tentang simple past tense ni, tak kira lah dia seorang atau ramai, perkataan yang tukar tu sama aja. Okey. Untuk I, she ataupun they, you, we semua sama aja. Alright. Okey. Go kata asal kita tukar ke went untuk past tense. Alright. I went to the office yesterday. She, saya sebut seorang atau ramai sama je. She went to the office just now. They went to the office 1 hour ago. Sama je. Okay, untuk seorang atau ramai sama je pertukaran kata kerja tu ataupun verbs sama aja. Tapi penting masa lepas. Okay. Simple past tense. Okay, masa lepas. Alright, senang kan? Ini ulang kaji aja. Saya harap anda faham ya. Kalau anda dah belajar peringkat lepas satu peringkat, so I mean step by step, mesti anda dah faham. Okey, kita buat ulang kaji. Okey, ada satu yang saya nak beritahu anda, ini pun penting juga ya.
Bila anda buat satu peperiksaan ataupun ujian ya, anda pernah lihat kan ada B dalam kurungan. Okey, soalan tu dia akan ada B dalam kurungan, lepas tu dia akan suruh anda menjawab. So bila ada B dalam kurungan, maksudnya dia hendak anda jawab dengan menggunakan is, are, is, are, was ataupun were. Ingat ya, kita perlu jawab bila ada B di sini, kita perlu jawab dengan is, are, was ataupun were. Okey, cuba lihat sebelum jawab, cuba lihat. You happy with your results? You happy with your results? So, bila B ni kita perlu tukar ke are. Okey, are you happy with your results? Okey, are you happy with your results? So anda perlu tahu grammar yang apa yang disuruh buat masa tu, so anda akan dapat jawab dengan mudah. Kita lihat ayat kedua ni, the room di sini ada B juga. Okey, the room cold now. Sebelum jawab lah, the room cold now. Di sini ada B. So the room satu aja kan, satu bilik aja. So the room is cold now. Okey, the room is cold now. Mesti anda fikir, ada now kenapa tak ada ing? Okey, yang ni bukan kata kerja ya. Yang ni maksudnya sejuk. Bilik ini sejuk. Sejuk ni bukan kata kerja, bukan satu yang kita lakukan. Dia satu yang kita rasa. Okey, so the room is cold now. So saya harap anda faham ya. Bila jumpa perkataan B, terserahlah apa grammar yang anda buat masa tu. Okey, ujian apa yang anda buat masa tu. Anda perlu tahu guna is, are ataupun was dengan were. So kita jawab dengan, are you happy with your results? The room is cold now. So B ni tukar ke is, are ataupun was dengan were. Faham ya? Jangan jawab dengan been. Ada setengah orang tukar perkataan B ni ke been, B-E-E-N. Okay, B-E-E-N. Okay, yang tu been untuk grammar yang lain, grammar yang saya akan mengajar di video yang akan datang lah. Jangan risau ya. Ada setengah tu tulis B-E-I-N-G pula, being ya. Salah juga. Okay, kalau ada macam ni, dia akan suruh anda jawab dengan is, are, was ataupun were. Alright. Alright, kita sambung dengan contoh yang lain. Perkataan saya guna kali ni buy. Buy, beli ya. Alright. Sama jugalah. Okay. Simple present tense, present continuous tense, past continuous tense and past tense. Kita guna buy. I buy, untuk simple present tense ya. I buy a newspaper every morning. I walaupun seorang tidak ada pertukaran, lihat masa-masa dia, masa-masa untuk simple present tense. Satu yang kita biasa lakukan ataupun selalu lakukan ya. I buy a newspaper every morning. He seorang buys, tambah S. He buys a newspaper sometimes. He buys a newspaper sometimes. Dia membeli surat khabar kadang-kadang. Ataupun kita boleh tukar ayat tu, kadang-kadang dia membeli surat khabar pun boleh. Seorang ada S. I pun seorang tapi tak ada perubahan. Hati-hati ya dengan I. Alright. They buy. Ramai memang tak ada perubahan apa-apa. They, you, we yang ramai tu memang tak ada apa-apa perubahan. They buy magazines every month. They buy magazines every month. Mereka membeli majalah setiap bulan. Okay, saya tulis ni magazines. That means banyak. Ramai orang mesti membeli 2-3 kan. So magazines maksudnya majalah-majalah lah dalam bahasa Malaysia. Alright. They buy magazines every month. So masa-masa untuk simple present tense, I tak ada perubahan. Seorang ada perubahan tambahan S. Untuk perkataan lain akan tambah ES. Okay. They, ramai, tak ada perubahan. Alright, this is simple present tense. Let's go to present continuous tense. Okay. Kalau kita dengar continuous mesti ada ing. Present maksud dia sekarang. Masa dia senang aja nak ingat kan? Sekarang. Alright. I am untuk I saja ya. I am buying a newspaper now. I am buying a newspaper now. Saya sedang membeli surat khabar sekarang. Okay. Ayat dia semua hampir sama ya. Sebab saya nak anda faham dengan senang. Itu je. Macam satu jadual lah. Jadual untuk semua grammar ya. Okay. I am buying a newspaper now. They ramai. They are buying magazines now. They are buying magazines now. Rahim seorang aja. Is. Rahim is buying a book now. Rahim is buying a book now. Is for one person, are for many. Am untuk I sahaja.
semua perkataan verbs, kata kerja dia ada ing. Masa dia senang aja, now, present continuous tense. Okay, kita teruskan dengan past continuous tense. Okay, I was buying a newspaper just now. So buy di sini tukar ke buying juga ya. Kita guna satu kata ya untuk tukar ke grammar-grammar yang berlainan ya, tenses yang berlainan. Okay, I was buying a newspaper just now. Masa lepas ya, past continuous tense. He was buying a gift 2 hours ago. He was buying a gift 2 hours ago. Dia sedang membeli hadiah. Gift maksudnya hadiah. Perkataan lain untuk gift, present lah, present ya. Okay. He was buying a gift 2 hours ago. Dia sedang membeli hadiah 2 jam yang lalu. 2 hours ago, 2 jam yang lalu. They, ramai. So, are, kita tukar ke were. They were buying some food this morning. They were buying some food this morning. Okay. Mereka sedang membeli makanan pagi tadi. Okay. Mereka sedang membeli makanan pagi tadi. So, past continuous tense. Masa lepas. So, past continuous ada ing. Was, ingat ya. Am tukar ke was untuk I sajalah. Am tukar ke was. Is pun tukar ke was untuk seorang yang lain selain daripada I. They, ramai. Are tukar ke were. Alright. Ke tense yang akhir di sini ya. I bought. Okay, buy tukar ke bought untuk past tense. I bought a newspaper just now. Yang senang untuk masa lepas, past tense. Okay, perkataan ni sama untuk tak kisah dia seorang atau ramai. Okay, senang aja. I bought a newspaper just now. We bought a gift 5 minutes ago. Aisha bought a car last week. Okay, saya beli surat khabar tadi ya, baru tadi ataupun tadi. Kami beli hadiah 5 minutes ago, 5 minit yang lalu. Kami beli hadiah ataupun kami beli hadiah 5 minit yang lalu. Aisha bought a car last week. Aisha bought a car last week. Senang aja kan, past tense, masa-masa lepas. Kita tak kira seorang atau ramai. Alright. Perkataan ni semua kita perlu hafal ya. Yang perkataan yang tukar by ke bought untuk past tense. Ada perkataan lain kita perlu hafal. Kalau kita dah biasa belajar, biasa baca, ia akan jadi senang, kita boleh ingat dengan mudah. Okey, anda mesti lihat ada 2 gambar di sini apa yang Teacher Subah lukis ya. Teacher Subah tak pandai lukis. Okey, tapi apa yang saya nak terangkan saya harap anda boleh faham ya. Okey, kadang-kadang kita pernah pergi kedai kan. Kalau kedai tu tutup, dah tutup, dia akan tulis closed dengan perkataan past tense lah, closed. Anda berada di situ pada masa tu juga. Maksud saya sekarang saya berdiri depan kedai tapi kedai tu tertulis closed. Betul ke salah? Betul, sebab sekarang kita lihat pintu tu sekarang tapi dia tulis tertutup. So kita perlu sebut the door is closed. Okay, the door is closed. Is ni simple present tense. Closed ni perkataan past tense. Kenapa is? Sebab kita berada di depan pintu tu masa sekarang lah. So depan itu, so dia tulis closed. So kita guna the door is closed, tertutup sekarang. Okay, kita tak boleh kata the door is closing. Kalau kita kata the door is closing, pintu sedang ditutup, salah kan? So tertutup, the door is closed. Right, the door is closed. Lihat gambar ni pula. Anggap yang ni sebagai bookshelf, rak buku ya, rak buku. Tak cantik tapi sorry lah. Okay, let's say banyak buku dah tersusun dengan rapi. Tapi sekarang macam mana nak jawab? Dah tersusun tapi sekarang. Okay, the books. Okay, banyak buku kita guna a. Ini kata bilangan books ni, s di sini untuk kata bilangan, banyak buku kan. The books are arranged neatly. Saya guna perkataan simple present tense ya, are ni ataupun present continuous tense are ni. Tetapi saya guna perkataan past tense pula. So, buku-buku tu semua telah disusun, tersusun, dah tersusun, tapi sekarang. So, kita jawab, kita sebut begini ya, the books are arranged neatly. The books are arranged neatly. Neatly ni dengan kemas. Buku-buku itu tersusun dengan kemas. So, the books are arranged neatly. So, kita tak selalu guna ayat-ayat begini. So, jangan risau, okay. Saya tak nak anda keliru bila nampak pintu dah tulis dengan past tense closed.
Tapi sekarang, so ini cara kita sebut ya, the door is closed, the books are arranged neatly. So saya harap sangat anda faham ya apa yang anda telah belajar selama ni. So hari ni kita buat ulang kaji ya. Dengan 4 tenses ni saya guna ayat-ayat yang hampir sama supaya anda senang faham sebelum saya ke grammar ataupun tense yang lain. Okey, jangan risau. Setakat ni kalau anda dah faham 4 grammar ni, grammar yang lain akan jadi lebih mudah untuk anda faham. So jangan risau ya. Okey, terima kasih banyak-banyak ya kepada siapa yang telah subscribe, like, komen. Kepada siapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, share and comment. Thank you so much. Okey, jaga diri ya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.